Mereka minum, menari dan bergembira. Tanpa mereka sedar, itulah hari terakhir mereka, terbakar sehingga maut lebih 100 orang. Dari pesta yang meriah bertukar menjadi majlis berkabung yang hibah. Hari ini kita akan share kebakaran tragis yang berlaku di negara Arab, yaitu Iraq. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan dalam segala urusan. Hari ini kita nak bahas mengenai tragedi yang berlaku di negara Arab, yaitu Iraq, negara yang majoritinya beragama Islam. Yang mana baru-baru ini berlaku tragedi yang agak menyayat hati disebabkan tetamu yang datang ke majlis perkahwinan dengan tujuan untuk meraihkan pasangan pengantin baru, tujuan untuk berpesta bergembira, tetapi terbakar secara berjemaah, secara ramai-ramai sehingga 110 orang mati rentung dan 100 lebih lagi cedera. Tidak ada yang menyangka mereka berkumpul beramai-ramai di tempat tersebut adalah untuk kematian kerana perkara itu berlaku secara tiba-tiba. Apapun kita ucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa kejadian tersebut. Sahabat semua, tempat tragedi kebakaran beramai-ramai ini berlaku di sebuah dewan perkahwinan di daerah Hamdaniyah di wilayah Nineveh, Iraq. Dan perkara yang paling sedih di sini ialah pasangan pengantin yang sepatutnya memulakan kehidupan mereka sebagai suami isteri malah berakhir dengan terbakar disebabkan kedua pasangan ini berada di tengah-tengah dewan. Yang mana pada ketika itu sekitar jam 10.30 malam mereka memulakan dengan minum dulu dan meneruskan acara dengan menari slow dance, iaitu pengantin menari bersama tetamu. Dan ketika mereka menari itulah kebakaran bermula kerana dinyalakan bunga api yang besar. Dan sebenarnya bunga api dilarang di dewan tersebut, tetapi mereka meneruskan juga sehinggalah bunga api tersebut menyala ke atas dan menjilat kain langsir yang menjadi hiasan di dalam dewan tersebut. Dan bermulanya kebakaran itu daripada bumbung dewan sehinggalah terbakar keseluruhan kawasan tersebut. Dan sewaktu kebakaran itu berlaku, ramai lagi yang tidak keluar dan masih menyaksikan kejadian kebakaran berkenaan kerana mereka menyangka ia termasuk dalam pertunjukan dan mereka masih lagi menyangka tidak akan berlaku tragedi yang besar di hari kebahagiaan mereka, sehinggalah ia sempat dirakamkan oleh tetamu yang hadir. Tetapi api itu merebak dengan cepat sehinggalah bumbung yang dihiasi dengan pelbagai kain mula berjatuhan di salut api dan pengantin cuba untuk menyelamatkan majlis mereka dan tidak keluar daripada dewan tadi. Ialah mungkin mereka tidak mahu majlis mereka dirosakkan dengan begitu sahaja. Tetapi pada ketika itu disebabkan api yang semakin membesar dengan asap yang tebal membuat tetamu yang berada berdekatan dengan pengantin semakin sulit untuk jumpa jalan keluar kerana telah ditutupi oleh asap yang tebal dan api mula membakar tetamu yang hadir. Lebih-lebih lagi bumbung dewan tersebut terbakar dan merebak dengan cepat seperti hujan api yang turun ke atas mereka, sehinggalah ramai yang rentung di dalam dewan tersebut dan ada yang dikejarkan ke hospital. Keesokan harinya ahli keluarga datang untuk mencari keluarga mereka yang dah meninggal, sehingga akan ada yang menangis kerana terjumpa kain yang dipakai oleh ibunya sahaja tetapi tidak menjumpai mayatnya. Dikatakan juga pada ketika itu tetamu yang berada di dalam dewan tersebut sekitar 900 orang dan yang terbakar 110 orang, cedera parah pula 150 orang dan selebihnya berjaya keluar dan menyelamatkan diri daripada kebakaran tersebut. Dan mereka ini sebenarnya meskipun berada di negara Iraq dengan penduduknya yang berbangsa Arab, tetapi di Hamdaniyah ini mereka beragama Kristian dan mereka menetap di kawasan komuniti yang beragama Kristian. Kiranya yang terbakar itu adalah orang yang beragama Kristian. Sebab itulah kita boleh saksikan sendiri mereka membawa gambar-gambar Yesus ketika majlis pengemudian ahli keluarga mereka. Mungkin ada juga Muslim tetapi rata-rata yang meninggal adalah Kristian. Untuk pengetahuan semua, sebelum ini populasi penduduk di negara Iraq adalah majoritinya orang Islam Sunni sehingga 98%. Tetapi ada sedikit perkembangan agama lain yang masuk sejak jatuhnya Saddam Hussein yang dijajah oleh Amerika pada tahun 2003. Dan kejadian itu hari ini dah masuk 20 tahun dah. Yang mana selepas kejatuhan Saddam Hussein, Syiah daripada Iran semakin mendapat tempat di Iraq kerana Syiah Iran ini tidak bersepahaman dengan Saddam Hussein kerana Saddam Hussein adalah Sunni. Jadinya boleh dikatakan Iraq tidak akan jatuh dengan mudah tanpa adanya negara Arab yang khianat. Dan Iraq yang ada hari ini juga sebenarnya dah jauh berbeza dengan Iraq ataupun kota Baghdad dahulu.
Kerana Iraq ataupun Baghdad dahulu dikenali sebagai sebuah kota ilmu, juga disebut sebagai Baitul Hikmah, kota para alim ulama, menjadi pusat ilmu, dan sebenarnya Iraq adalah menjadi tanda zaman keemasan kegemilangan Islam, khususnya dalam bidang pendidikan di bawah Khalifah Harun al-Rashid. Disinilah bermulanya banyak kajian dan ilmu bertebaran, sehingga kan negara-negara yang lain, negara barat dan Eropah juga pernah belajar mengambil ilmu di Baghdad. Kota yang meninggalkan tamadun, sejarah dan sebagainya. Tetapi itu semuanya dulu. Sekarang ni tempat itu dah dihancurkan dengan dibom bersilih ganti oleh musuh-musuh Islam. Sehinggalah hari ini hanya beberapa tempat sahaja yang meninggalkan warisan. Dan di Iraq juga hari ini keadaan suasana pun juga dah berubah, kerana pemerintahannya pun dipilih dan mengikut telunjuk barat. Dan sehinggalah kebakaran itu berlaku, dan kita baru tahu rupa-rupanya ada komuniti Kristian di Iraq yang semakin membesar. صراحة احنا ما نقدر نحمل أي أحد مسؤولية، لكن هي ممكن يكون خطأ القائمين على الحفل أو القائمين على القاعة، ممكن يكون خطأ فني أحدث كل هذا الخراب والدمار. Mereka berbangsa Arab, bercakap Arab, tetapi beragama Kristian. Dan komuniti Kristian di Iraq ini berbeza dengan Kristian Arab lain, kerana mereka tidak memakai tudung dan jarang yang nampak berjubah. Mungkin juga disebabkan dah moden, maka mereka mengikut peredaran zaman dan fashion terkini. Oleh itu tidak heranlah jika kita melihat adanya orang Arab yang berbahasa Arab tetapi beragama lain, kerana wujudnya komuniti mereka seperti itu. Termasuklah dalam acara ibadah mereka. Kerana mereka membaca Injil dalam bahasa Arab, dan kena hati-hati juga untuk mendengar kasidah-kasidah ataupun lagu-lagu Arab yang kita tidak tahu maksudnya, kerana boleh jadi itu adalah lagu-lagu untuk pujian kepada Tuhan mereka. Sahabat semua, kita kena tahu Islam ialah untuk semua dan bukan khusus kepada satu-satu kaum sahaja, seperti mana Nabi terdahulu yang diutuskan untuk kaum tertentu sahaja. Adapun baginda Nabi SAW diutuskan untuk kita semua, rahmatan lil alamin, memberi kesejahteraan kepada seluruh alam, termasuklah jin sekali. Islam juga adalah agama yang sempurna dan lengkap. Jikalau ada kepincangan, keburukan yang dilakukan oleh orang Arab ataupun orang Islam, maka ia bukanlah daripada Islam, melainkan kesilapan dari penganut itu sendiri. Dan kita kena sedar sebenarnya hari ini bencana alam makin sering terjadi. Musibah, kebakaran, ribut, banjir dan terbaru lagi penyakit X bakal merebak di seluruh dunia. Dan ini semua disebabkan kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Ingkar, syirik, mencabar Allah dan sebagainya. Jadinya jika ada musibah yang menimpa, kita kena berbalik kepada Allah, kerana semua itu teguran Allah kepada kita untuk memperbaiki diri, menjauhi syirik, jauhi maksiat, menguatkan etikat kita kepada Allah bagi menghadapi akhir zaman ini. Mungkin ada yang menganggap ini hanyalah bencana alam, ini adalah kesilapan teknikal yang berlaku, tapi kita lupa bahawa setiap sesuatu yang berlaku itu adalah atas izin Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Jadinya meskipun kita terbalikkan dunia, kita cuba mengubah keadaan, kita ingin menghindar daripada musibah, kebakaran, bencana, tetapi jika Allah berkehendak, ia tetap akan terjadi. Kemusnahan pasti akan berlaku, musibah ataupun bencana pasti akan berlaku, dan kematian pun pasti akan datang, sehinggalah meragut nyawa manusia yang lemah. Dan hakikatnya manusia tidak boleh lari daripada kematian kemanapun ia pergi, dan siapapun ia salahkan, ajal kematian bagi seseorang itu tetap akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Yang bermaksud di mana jua kamu berada, maut akan mendatangi kamu bila sampai ajal, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Jadinya dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita faham, meskipun kita bersembunyi di satu tempat yang paling kukuh, paling selamat di dalam dunia ini, kematian pasti juga akan datang. Dan hakikat yang kita kena terima ialah manusia ini lemah. Kita tidak tahu bila kematian akan datang. Tidak ada sesiapa yang boleh menjanjikan akan hidup lama. Sebab hari ini kita boleh lihat sendiri, adanya manusia yang mati dalam gempa bumi, mati ketika banjir kilat, mati ketika bila berlakunya kebakaran, kemalangan dan sebagainya. Semua ini Allah dah peringatkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang bermaksud apabila ajal mereka manusia telah datang, mereka tidak boleh melambat-lambatkan dan mempercepatkan walaupun
sesaat. Sebagai orang Islam, perkara inilah yang disebutkan sebagai i'tikad, iaitu kepercayaan kita. Mungkin sahaja agama lain akan menganggap sesuatu yang berlaku disebabkan nature, kejadian alam dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang Islam, ianya berlaku adalah kerana izin dan kehendak Allah. Kita sebagai hamba yang lemah perlulah mengharap dan meminta kepada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Jadi sahabat semua, apa yang berlaku di sekeliling kita hari ini ialah qada dan qadar Allah. Mungkin hari ini kita dah fikir inilah musibah yang paling teruk, tapi kita kena ingat, kedepannya lagi ada bencana yang paling dahsyat yang mematikan semua manusia. Itulah kiamat. Jadinya bila kita ditimpa musibah, kemalangan, bencana dan alam, kita kenalah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita redha dan terima ketentuan itu daripada Allah. Kita tidak menyalahkan sesiapa, kerana kita manusia ni Allah lah yang ciptakan kita. Kita datang daripada Allah dan kembali juga kepada Allah. Jadinya sama-sama kita ambil iktibar dan pengajaran atas apa yang berlaku sekarang di sekeliling kita, yang kita boleh saksikan sendiri. Sama-samalah kita beringat dan sama-sama memperbaiki diri. Tangan kita ni berlumuran dengan dosa dan tiap hari kita tidak terlepas daripada kesilapan. Akan tetapi selagi kita masih bernafas, segalanya belum terlambat untuk bertaubat, kembali kepada Allah. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.